mempersiapkan anak yang saleh dan salehah dalam keluarga kita. Apa dia tuan-tuan? Mempersiapkan anak yang saleh dan salehah. Cukup dah. Zaman ke kita ni dah rasa lagu nak selesai dah ni. Legasi yang akan meneruskan perjuangan kita ni. Anak yang saleh dan salehah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Tahrim. Tuhan kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita ambil dekat tu. Wahai orang yang beriman, peliharalah keluarga kamu dan juga peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tuhan suruh pelihara. Jadi apa tanggungjawab? Tuan-tuan di hadapan saya ni orang lelaki belakang. Kan? Tanggungjawab di antara tanggungjawab seorang bapa ataupun seorang keluarga, seorang ahli keluarga kepada keluarga dia. Yang pertama dalam surah tu memberikan didikan kasih sayang yang sempurna kepada anak dia. Nombor satu, bagi kasih sayang kepada anak-anak, kita bagi kasih sayang. Nabi dia sayang dekat anak dia. Yang tu semua orang buat, dia tak boleh. Nombor dua, saya ringkaskan. Nombor dua, iaitulah memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak dia. Macam mana Nabi SAW, dia bagi didikan agama kepada keluarga dia. Kalau benda yang bertentangan dengan agama, dia akan berkeras. Contoh dia seorang anak, seorang cucu dia yang bernama Hasan. Dia ni anak kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia tengah duk mangkak lagi waktu tu. Dia pergi ambil tamar ataupun kurma, yang mana kurma tu adalah kurma orang bawa keluar zakat. Dia pergi letak dekat Nabi, dia pergi ambil. Dia buh dalam mulut dia. Budak kecil baru duk mangkak, dia buh dalam mulut dia. Bila buh dalam mulut, Nabi SAW nampak. Bila Nabi nampak, Nabi pergi pegang Sayyidina Hasan tu, Nabi korek balik kurma dalam mulut tu. Lalu Nabi kata, ini harta kurma yang diharamkan ke atas umat aku, diharamkan ke atas anak-anak, keturunan aku. Dah nampak tak? Maknanya apa? Kalau bertentangan dengan agama, walaupun anak yang Nabi sayang, walaupun cucu yang Nabi sayang, tetap Nabi menegakkan agama melebihi segala-galanya. Sehingga kan Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, lau sariqat Fatimah, kalaulah Fatimah yang aku sayang, anak Nabi Fatimah yang aku sayang, dia mencuri, Nabi kata, laqata', aku akan memotong tangan dia. Nabi kata, kalau anak aku Fatimah sendiri yang curi, aku akan potong tangan dia. Hari ini kita macam mana tuan-tuan? Anak kita tak semayang apa mana? Anak kita tak tutup aurat, apa perasaan kita? Anak kita tak tahu nak ambil yang semayang macam mana, apa perasaan kita? Tuan-tuan, yang ni, inilah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Tahun ni aku nak kena buat macam tu juga. Mungkin kita nak ajak anak, mungkin anak tak apa nak mau dengar. Kan kita nak ajak anak tak mau dengar, tuan sekalian. Alah, dia kata pak apa lebih kurang cek, dia kata. Baik, kalau lagu tu bawa anak mai ke surau, ataupun tuan-tuan ada grup, kan ada Facebook lah apa, bubuh dalam tu benda-benda yang bermanfaat, video-video yang bermanfaat, bubuh dalam tu biar mereka dengar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membuka pintu hati mereka. Yang penting kita doa kepada mereka. Itu cerita dia. Baik, itu yang kedua. Lepas tu pula, apakah lagi tanggungjawab ibu dan bapa kepada anak-anak mereka ni? Yang pertama tadi bagi didikan, bagi kasih sayang. Yang kedua bagi didikan agama. Yang ketiga membawa makanan yang halal, rezeki yang halal bawa balik mai rumah. Hari ni pasal apa? Di antara anak-anak dah mula tak dengar cakap mak ayah. Pasal apa hari ni banyak pemberontakan yang berlaku ketika mana kepada ibu dan juga ayah. Pasal apa tuan-tuan? Di antara sebab adalah makanan yang masuk ke dalam mulut mereka itu adalah makanan yang syubhah ataupun makanan yang haram. Kan tambah pula kita duduk dengar kes pula di negara kita dengan kes apa, daging kangaroo, daging apa segala, itu garuk kepala lah kita ni. Kan tu usah duk kira tu lagi lah, kita tak pernah duk makan pun ni, kita duk fikir kita ni macam mana dengan gaji yang kita dapat, macam mana dengan kerja yang kita buat, macam mana dengan klaim kita, macam mana. Yang tu kita duk fikir dulu. Yang kita duk balun hak nombor ekor duk makan tu duk berasa serba tak ada masalah, tengok hak tu duk buat garuk kepala pula. Mampu nak kena apa pula. Tuan-tuan, perasan tak? Cerita dia macam dulu lah, Cadbury dulu ni kan. Sampai tanya ustaz, saya dah makan Cadbury ni berapa puluh tong ni dah makan Cadbury tu. Saya nak kena sama tak di saluran badan saya ni. Yang hang duk makan riba, hang duk makan harta judi apa semua tu, hang tak fikir apa pun. Tidak.
Walau duduk jegem saya makan saya. Lagu tu. Dia duduk fikir, oh mampu dah, dia duduk fikir. La ilaha illallah. Kan? Nabi kata kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, neraka tempat dia. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang tak elok, neraka tempat dia. Tuan-tuan jaga elok. Pasal itu anak kita. Hari ni kalau kita nak kita tegur dia pun tak orang nak mau dengar. Dia jadi ketegang tu lain macam. Sampai kita buat macam-macam dekat dia. Sampai pinjam tu rotan kawan kita hak kerja penjara tu bawa balik main. Dia dah duduk main, dah duduk katok kita pula. Dia pula pergi katok kita. Pasal apa tuan-tuan? Tak tahu jadi lagu mana. Balik rumah sabar tengok. Yang keempat, tanggungjawab ibu bapa. Yang seterusnya tanggungjawab selepas bagi apa rezeki yang halal, kita tunjukkan akhlak yang baik kepada dia. Tahun ni tahun nak tunjuk akhlak yang baik. Akhlak ni ada 3. Nombor 1 daripada segi pertuturan, daripada segi percakapan. Tuan-tuan tengok, kalau pak ni kaki maki, dia turun kat anak kaki maki tu. Kalau pak ni sikit-sikit maki, anak je lagu tu, kata hang ni photostat pak hang sungguh lah. Hang maki ni serupa dengan pak hang. Memang pak aku dia tak. Tahu tak? Itu yang pertama. Daripada segi pertuturan, cara cakap kita. Yang kedua, daripada segi perbuatan. Kalau pak kita kaki surau, anak kaki surau, insya-Allah anak akan jadi kaki surau. Kalau pak kaki semayang, anak akan semayang. Anak kecil ni walaupun dia tak tahu kata benda tu semayang, tapi bila dia tengok kita semayang, pak dia semayang, dia pun sekali lagu duduk mangkit, lagu duduk nak angkat takbir lah apa, nak rokok, dia pun sembang kepala, tengok darah keluar ke lubang hidung lah apa, pasal dia nak tiru kita. Tapi kalau pak bukan kaki surau, anak ada kaki surau ke? Yang tu yang pak duk perambat anak main ke surau. Dia tak main ke surau, dia duduk atas alam surau. Hampir ke surau tu, hampir dengar ceramah malam ni. Pak tak dengar ke? Aku penat hantar tak? Tu dia yang pak duduk di rumah. Anak dia duduk halau main. Hak ni yang duduk berenang dalam kolah yang surau kita ni. Orang nak duduk jadi ni kata kat orang ni. Tuan-tuan tak panggil dia dah lepas ni kan? Tak main lah kan? Ni kali tak akhir saya main okey kan? Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang tu. Yang ketiga, daripada segi akhlak tuan-tuan, pakaian. Kalau nak suruh anak tutup aurat, pak kena tutup aurat lah. Ni pak pun duk pakai seluar kotak video dido lagi, seluar pendek duk basuh kereta waktu maghrib. Lepas tu nak perambat anak pergi mengaji Quran waktu maghrib. Tobat lahu mana tak pi. Kan? Nak suruh anak hang pi pakai seluar panjang ni, dia kata pak pun pakai seluar pendek, takkan saya nak pakai seluar panjang. Duk main sepak raga, main bola lah apa semua pakai seluar pendek. Takkan tak faham kau kata aurat kot. Dia tak dia tak. Lagu duduk jegel kat saya ni. Sungguh saya kadang, ya Allah, tuan-tuan, kita bukan duduk zaman batu, kita bukan duduk kaum tasadif. Tahu tasadif tu keluar main tu. Bukan kita duduk kanibal punya kaum. Tuan-tuan pun tahu hak mana duduk pakai seluar pendek kat luar tu. Awak yang dia main masjid, dia pandai pula pergi cari kain pelikat rumah, pasal tak pakai seluar pendek. Tetapi yang tu sudah lah. Hampir pejabat, hampir mana-mana tempat ni, pasti bang pakai seluar panjang, awak tak pakai seluar pendek. Dah tahu kata tak boleh, benda tu aurat. Takkan hang tak tahu kot. Tapi dia buat kerina tu. Dia buat kerin dengan bawa budak kecil. Saya cukup sedih tengok-tengok Allah ada anak dah, ya Allah. Sedih sangat-sangat tuan-tuan. Dia berdoa, ya Allah bagi hidayah ke dia. Yang tu lah. Dia lah. Kau pun nak mengangguk buat kan. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Baik, yang seterusnya, apakah langkah ibu dan ayah dia nak didik anak dia? Doa jangan kita lupa. Tuan-tuan, doa jangan lupa. Doakan anak. Tuan-tuan pun doakan anak. Macam mana doa viral. Dia jadi tuan-tuan. Pasal tak bukan baru ni lah, tahun lepas. Kan ada tahun lepas ada satu orang tua, satu ayah, dia pergi hantar anak dia pergi sekolah. Lepas tu anak dia dah masuk sekolah, dia duduk dekat mutu, dia angkat tangan duk berdoa. Orang pula pergi tangkap gambar pula. Tuan pasal tak? Lepas tu dia viral masuk dalam Penang Kini lah apa semua. Tuan pasal tak benda tu? Orang kata Allah pak dia ni bagus. Tuan. Satu benda saya nak minta tuan-tuan fikir luar kotak sikit. Satu benda, kalau benda tu diviralkan, sebenarnya benda tu benda biasa yang Islam suruh kita buat. Tapi apabila benda biasa itu orang dah nampak kagum, nampak macam luar biasa, maknanya tak ramai yang buat benda tu. Tuan pasal tak? Maknanya tak ramai yang buat benda tu. Bila tengok-tengok, ui, ada orang buat macam ni, maknanya hak pak-pak lain tak pernah dah buat.
Tuan-tuan, walaupun kita tengok bagus pak ni, termasuk kita lah, kita tak pernah ada buat. Bila satu amalan baik, orang nampak macam benda tu asing, nampak macam benda tu janggal, tuan-tuan, maknanya benda tu sudah dilupakan, orang dah tak buat dah benda tu. Sedangkan agama duk ajak daripada dulu kita berdoa pada anak. Tuan-tuan, macam bagi salam tu dah bagi salam. Tuan-tuan, kita nak tahu kita dengan sunnah Nabi SAW jauh ataupun tidak, di rumah kita bagi salam ataupun tak? Yang tu, tuan-tuan balik rumah, selalunya duk belahak kat pintu buka pintu, pak hang balik lah. Sik baiklah kalau suami bagus, bini bagus. Dak apa bini kata, tu ambil buka tu. Orang tua nak mampus tu balik lah. Ribuh kita tu. Orang tua nak mampus dia kata kat kita. Tuan-tuan cuba bagi salam tengok jadi guna. Hak tak pernah duk bagi salam ni. Baby, tak belahak lah. Assalamualaikum. Bagi salam lagu tu. Lepas tutup lampu, tuan sekalian. Tutup lampu. Duk selak kot tirai. Loh, pak hang kata, siapa dia? Kita buka-buka pintu, berjabu kena amput dengan dia. Awak jadi apa? Malam ni baru dengar ceramah sekali nak jadi ustaz ke balik nak bagi salam mai dia kata. Ketuk pintu sudah lah, dia buah gitu. Tuan-tuan, kalau saya jadi lagu tu pakai lena di surau lah. Kalau tuan-tuan apa orang panggil 5 perut 3 serangkai masuk buat kering ni kan. Tapi kalau kita fikir terkejut, ya Allah, bini aku boleh kata lagu ni, maknanya sunnah Nabi aku sudah jauh daripada aku amal. Tetap nampak benar tak? Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati. Doalah anak-anak kita tak doa. Kan saya pun rajin juga, anak-anak saya pun saya rajin duk tibai juga kalau kita depa tak ni apa semua. Tapi doalah, di samping kita buat nak tibai tu, berdoalah supaya apa yang kita buat mendapat barakah dan memberikan adab kepada mereka. Isteri kita pun duk hingang kok padu beletiang tu madu abang ayat dia. Hang jangan duk beletiang saja dekat anak. Habis hujung beletiang hang tu, hang berdoalah. Kan kadang-kadang dia beletiang anak pun dah dengar apa semua, habis-habis dia lega. Dia kata lega ni dah boleh ceramah dah. Tak apalah, hang lega-lega lah, tapi doa sikit. Bagi ada doa sikit kan, di samping letiran hang tu. Baik, itulah di antara dia tuan-tuan apa nama tanggungjawab ibu dan bapa.